wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita sambung pengajian kitab. Ini kita ni. Ini pula ketang. Kita sambung pengajian kitab Minhajus Salam. Muka surat 7. 3 baris daripada atas. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, melainkan segala orang yang ditentukan mereka itu oleh Allah Ta'ala dengan tiada pereksa mereka itu seperti setengah daripada segala wali-wali. Bahasanya segala mereka itu dibangkitkan mereka itu pada hari kiamat dan dipereksakan mereka itu pada mahsyar atas segala amal mereka itu. Melainkan orang yang masuk syurga dengan tiada dipereksakan, maka iaitu lepas daripada dipereksakan. Dan bahawasanya segala amal mereka itu sekaliannya ditimbangkan dan bahawasanya mereka itu lagi akan lalu melintas atas titi siratil mustaqim, dan bahawasanya segala mukminin lagi akan minum mereka itu daripada telaga Nabi Muhammad SAW dan mendapatkan oleh mereka itu akan syafaatnya yang besar pada fasal hukum di mahsyar. Baik, kita masih lagi tentang beriman dengan hari kiamat. Sebelum masuk fiqh, iaitu tentang taharah. Kata pengarang rahimahullah ta'ala, melainkan segala orang yang ditentukan mereka itu oleh Allah Ta'ala dengan tiada pereksa mereka itu, yakni kemudian daripada ditanamkan mereka itu di dalam kubur akan diperiksa, melainkan orang yang tidak akan diperiksa. Gitulah. Maknanya pelajar-pelajar akan masuk peperiksaan, melainkan mereka yang tidak perlu diperiksa pun. Dia gitu. Maknanya alam kiamat ini bermula dengan kematian. Siapa yang telah mati, dia sudah masuk ke alam kiamat. Alam kiamat ada 2. Yang pertama alam barzakh, yang kedua alam akhirat. Alam dunia ni ada 2. Pertama alam kandungan, yang kedua alam syahadah sekarang. Dan alam yang pertama alam roh, iaitu selepas dijadikan Nabi Adam AS, Allah menjadikan roh kita semua. Dan disimpan di dalam sulbi Nabi Adam AS. Baik, siapa yang telah mati walaupun belum kiamat, dia telah melalui kiamat. Jadi saudara mara kita, orang dulu-dulu yang telah mati, dia sudah masuk kepada kiamat. Ulama sebut kiamatus sughra, kiamat kecil. Diriwayatkan al-mautu qiyamah, faman mata faqad qamat qiyamatuhu. Mati itu ialah kiamat. Siapa yang telah mati, telah berdiri kiamat bagi dirinya. Yang mati Covid baru ni, mereka telah pergi ke alam kiamat. Tapi kiamatus sughra. Adapun kiamat besar, kiamatul kubra, iaitulah kiamat dipecahkan langit ni, ketika tiup sangkakala yang pertama. Baik, bila dimasukkan di dalam kubur, rata-rata orang diperiksa. Pendapat jumhur ulama termasuk mayat orang kafir. Kerana ada berlaku khilaf di kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah yang mengatakan mayat orang kafir tidak diperiksa, terus diazab. Tapi pandangan jumhur ulama dihisab di alam barzakh, disoal, ditanya dan sebagainya.
Di antara hadis yang menjadi dalil atau nas bahawasanya manusia akan ditanya di dalam kubur, sebuah hadis yang mana Nabi menceritakan tentang ditanam akan mayat, dan apabila selesai ditanam, diratakan akan kubur dia, Nabi pun mengucapkan satu sabda yang terkenal. Istaghfiru li akhikum fa innahu al-ana yus'alu. Minta ampunlah kamu sekalian kepada mayat kamu ini, kerana mayat ini al-ana sekarang yus'alu sedang ditanya, ataupun akan ditanya sekejap lagi. Siapa yang akan bertanya? Ulama tak beri pandangan dan ijtihad, kerana perkara dalam alam barzah ialah alam gaib. Alam gaib bukan ijtihad, perlukan nas. Antara nasnya hadis-hadis yang sahih yang menceritakan dua orang malaikat, iaitu Munkar dan Nakir. Dia yang tukang tanya kedua-duanya. Dan ada pendapat mengatakan Munkar yang tanya, Nakir yang azabkan mayat. Sama ada siapa tanya, siapa yang tukang katok mayat, wallahu a'lam. Yang kita wajib beriman, dua malaikat Munkar Nakir yang antara tugasnya menyoal mayat di dalam kubur. Dan kalau kita lalu dengar tak? Tak dengar, sebab pendengaran kita lemah. Adapun pendengaran mayat kuat. Sebab tu bila kita beri salam pada orang mati di kubur, dia dengar dan jawab salam. Tapi bila mayat merintih kepada kita, bila kita lalu di kubur, kita tak dengar. Jadi kekuatan panca indera dengar lebih kuat kepada orang yang telah mati. Dan pernah Nabi menyebut bahawasanya ma antum bi asma'a minhum, dan tidak adalah kamu sekalian wahai sahabatku lebih dengar daripada mayat-mayat ini. Maknanya mayat lebih dengar. Kita kalau orang berjalan senyap tak dengar, mayat kalau berjalan senyap dia dengar lagi. Pada hadis yang lain Nabi kata wa yasma'u qur'ani alikum, dan mayat yang ada di dalam kubur itu kalau kamu lalu dia dapat mendengar bunyi geseran selipar kamu. Benda pelang dengar dah. Apatah lagi kalau kuat. Di antara soalan di dalam alam barzah ialah tentang ketuhanan. Siapa Tuhanmu? Man Rabbuka. Yang jawabnya ialah amal dan akidah. Kalau atas dunia semua orang boleh jawab. Orang ngisap dadah boleh jawab, Allah lah. Orang judi pun boleh jawab. Di dalam alam barzah amalnya yang jawab. Akidahnya. Itu soalan yang penting. Siapa Tuhan kamu? Waman nabiyuka, dan siapa nabimu? Dan panjang lagi soalannya. Di antara disebut dalam hadis, kalau mayat itu orang yang baik, orang yang selamat, orang yang bahagia, mayat itu akan berkata Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabiyyi wa Islamu dini wal Qur'anu imami wal Ka'batu kiblati wal muslimuna kulluhum ikhwani, seterusnya. Allah itu Tuhanku, Muhammad itu nabiku, Al-Quran itu adalah imam aku, dan Kaabah itu kiblat aku, dan sekalian orang Islam itu adalah saudara maraku. Kemudian ditanya lagi kepada mayat, disebut dalam hadis yang lain, mungkin ada seorang laki-laki yang bernama Muhammad datang kepada manusia. Mayat yang bertuah dia akan menjawab, huwa Rasulullah SAW ja'ani bil bayyinat min rabbih. Kenal, namanya Muhammad, dia Rasulullah. Dia datang kepada kami sebagai utusan daripada Tuhannya. Faqad amanna bi wa saddaqna bi. Kami telah beriman dengannya, kami telah membenarkannya. Disebut dalam kitab sahih, lalu diluaskan akan kubur mayat itu seluas mata memandang. Kata kita duduk patah, kalau hari cerah, mata kita memandang sampai ke pulau Perhentiang.
Pulau Perhentiang nampak. Nak? 100 kilo. Nah, tapi kalau hari geduk, Pulau Kapah pun tak nampak. Nah, maknanya sejauh mata memandang, berapa kilometer, wak anggau sendirilah. Luah gitulah kubur ni. Dan kalau tidak, sepik lah. Dan jika dia tidak dapat menjawab, dia kata itu, orang kata Muhammad, aku kata Muhammad. Nah, ini orang kafir, orang munafik. Lalu disempitkan tanah kuburnya hingga berselisihlah 2 tulang rusuknya. Maknanya segala rusuk-rusuknya akan mendebusi dagingnya. Melainkan orang-orang yang tidak ditanya, seperti para wali, para nabi, orang yang tidak mukallaf tidak ditanya. Orang tidak mukallaf ni orang gila dan kanak-kanak. Orang gila, orang kotor tu, tidur dalam lokang. Makan nasi lemak basi dah. Taping 3 hari lepas, mulai-mulai ada minum. Dia tidak disoal. Kerana itu dalam kitab-kitab fiqh Syafi'i dan Hanbali tidak disunatkan baca talqin mayat orang gila. Kerana mereka ini VVIP. Allah susahkan dia di dunia kerana tepatnya senang di akhirat. Kita senang di dunia, balik awal akhirat. Batu sengih pun orang gila, sengih boleh syurga Allah. Kenapa Allah tak masukkan dia neraka dah? Dia gila tak berakal. Dia wajib halal haram begitu begini. Mukallaf pun orang yang diberatkan syarak. Apa mukallaf? Akilun balighun, berakal dan sampai umur. Orang gila berakal tak? Tak. Nabi kata wa anil junun, dan tidak ditulis dosa pahala dari orang gila. Nampak? Sampai dia siuman. Tak siuman sampai mati orang gila. Maka tidak ada dosa pahala. Bila tidak ada dosa pahala, tempatnya adalah syurga. Dan kanak-kanak tidak diperiksa. Tidak dibacakan talqin kepada kanak-kanak. Kerana talqin ini ialah peringatan saja, tazkirah. Tentang soal malaikat munkar dan nakir. Dan jangan lupa syahadah-syahadah yang telah diisbatkan dalam kehidupan dalam dunia. Ada pun kanak-kanak, mereka tidak ada dosa pahala. Kerana apa? Kerana semua kanak-kanak, walaupun anak orang kafir, dilahirkan oleh padri umpamanya, tidak ada dosa. Disebut dalam hadis yang selalu dibaca, rufi'al qalam an salasin anis sabiyyi hatta yablugha wa fi riwayatin hatta yahtalima. Tidak ditulis dosa pahala 3 golongan. Salah satunya kanak-kanak. Walaupun kanak-kanak ni digi rapok bank 4.8 juta bang. Tidak dosa. Fitih wajib pulang balik, dosa tidak ditulis. Kita curi fitih surah seria je, balik awal. Faham lagi? Ditulis dosa. Kerana apa? Kerana kita sudah ada buku catatan amal. Kanak-kanak ada buku, belum dibuka. Bila buka? Hatta yablugha, hari dia balik, dibuka buku rekod. Apakah perbuatannya? Dan bila ditulis segala amal kita, amal itulah yang menentukan nasib kita di alam barzakh dan alam akhirat. Kalau atas dunia kita boleh lebang. Kehadiran tak hadir sekolah 120 hari. Hak hadir 6 hari. Matematik 2/100. Lagi. Bahasa Arab yang molek sikit. 17/100. Bahasa Malaysia 8/100. Balik suruh ayah tengok, suruh ayah sign. Faham? Tidak tunjuk, ayah tunjuk muka surat lain. Ayah dia mana reti baca? Faham? Ayah dia sign. Bagus. Faham? Ayah dia marah. Dok lah. Baguslah, ngaji molek lah. 2/100 boleh. Nahu kosong. Tahu tak? Boleh tipu tak? Boleh. Buku surat amal kita tak boleh tipu lah. Tak boleh tambah, tak boleh buang. Melainkan dengan izin Allah. Faham lagi? Nak robah dah boleh, nak tak boleh. Melainkan kalau kita hak mudah-mudah, kita nak buang dengan cara taubat. Kalau taubat diterima, malaikat robah. Lepas tu boleh tambah? Boleh. Tambah amal soleh.
Walaupun kita mati dah, boleh tambah lagi dalam buku amalan. Kan? Kita mati dah mana boleh amal. Bukan mu lah, orang tak mati lah amal. Faham lagi? Kita mati dah, boleh tak bersedekah? Kita mati dah, boleh tak buat haji? Tak boleh. Dah kalau anak kita buat, boleh tak? Tu lah. Daripada buku daftar belum haji, dia mati, anak dia buat, sudah menunaikan haji. Faham lagi? Walaupun dia telah mati. Malaikat orang-orang yang tidak akan diperiksa. Yang tidak diperiksa para nabi, para rasul, wali Allah. Kekasih-kekasih Allah yang Allah beri keistimewaan ni. Di antara wali Allah yang terkenal di zaman Nabi siapa? Siapa boleh jawab? Uwais Al-Qarni. Itu wali Allah. Zaman Nabi. Dia wali Allah ni daripada zaman Nabi sampai kiamat ada. Kita tak salah ngaku wali. Muka macam wali ngaku wali. Nampak? Wali ini diiktiraf oleh orang lain, bukan kita iktiraf diri kita sendiri. Kita wali nikah boleh lah. Segala mereka itu dibangkitkan manusia pada hari kiamat, bangun belaka. Siapa bangun dulu? Pemimpin yang pangkat paling besar bangun dulu. Siapa yang bangun dulu? Pemimpin pangkat paling besar dalam dunia siapa? Biding. Joe Biding. Darah cetong tu. Puting botol susu. Darah tu pada perang ni. Pemimpin paling besar pangkatnya dunia sampai akhirat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut dalam sebuah hadis, ana sayyidu waladi adama yaumil qiyamah. Atau kama qala, akulah ketua besar sekalian manusia sampai pada hari kiamat nanti. Faham lagi? Dan pemimpin Perdana Menteri, Sultan Agung tu pemimpin juga. Bukan mereka tidak pemimpin, tapi kita kena iktikad yang paling besar pangkat pemimpin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sayyidu waladi Adam. Dia adalah pemimpin seluruh keturunan manusia. Faham lagi? Ada pun Putin, Presiden Putin, dia hanya pemimpin Rusia. Dia masuk kaki dia sebelah dalam Ukraine di barat, maka dia hilang nama presiden, kuasanya hilang. Faham? Dia pijak kaki sebelah timur pula ke Mongolia, hilang pula kuasa dia, tak ada. Joe Biden, Presiden Amerika, dia masuk ke utara di Ontario, Kanada, tak ada kuasa. Faham? Dia hanya dihormati sebagai presiden negara lain. Faham? Tak ada kuasa. Dia pergi ke selatan, dia masuk ke Mexico, hilanglah kepimpinan dia, tak ada. Gitu. Itu dah besar gitu. Presiden mereka tu tak besar gitu. Gitulah. Kita boleh jadi Tok Ngulu Kampung Gong tak batuk. Faham lagi? Betul tak? Kerajaan jadi Tok Ngulu orang, tak kenal orang. Nolak penolong bukan Tok Ngulu pun penolong tak? Dah muka cari mah. Berasa hebat. Tak ada. Kepimpinan mana pemimpin dunia semuanya rendah belaka. Apatah lagi kita rakyat bawahan ni. Kerana yang tinggi itu yang dimuliakan Allah, iaitulah para nabi, para rasul. Nabi ni khatamul anbiya, penutup segala nabi. Dia yang terakhir sekali. Nabi bangun dulu. Ya, Nabi bangun dulu. Nabi sebut dalam sebuah hadis, ana awwalu man insyaqqal qabru atau kama qala, akulah orang yang awal-awal terbelah tanah kuburku. Terbelah tanah kubur, ditiup sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil, terbelah tanah kubur Nabi. Tanah kubur hak mana? Di mahsyar. Kubur dunia habis dah. Faham lagi? Apabila Allah perintahkan Israfil meniup sangkakala pertama, langit dan bumi belaga habis. Planet sama planet, Utarik, Uranus, Neptune, Zuhal, Mustari, Mercury, acul lebur habis. Tak usah kata bumi ni. Acul lebur habis tu.
Dah kubur mana kita bangun? Bangun di kubur akhirat. Tanam kubur Tok Pelang, bangun kubur akhirat. Tanam batu buruk, bangun padang mahsyar. Diorang buat mana gitu? Mudah ha? Allah ini Maliki Yaumiddin, kerajaan hari kiamat. Hari kiamat kayak gini bukan diurus oleh kerajaan Terengganu. Faham lagi? Bukan kerajaan Malaysia urus. Allah yang urus. Faham lagi? Maliki Yaumiddin, dialah raja yang memerintah pada hari kiamat. Mudah. Mati tanang sini di dunia, bangunnya mayat di akhirat. Mudah bagi Allah. Nabi bangun dalam keadaan menyapu kepalanya pasir-pasir kubur. Itu sebut lagi tak hadis. Kemudian dibawa baju-baju pakaian daripada syurga. Bukan Uniqlo, daripada syurga. Bukan baju ambil pergi kedai ya, daripada syurga. Faham? Barang syurga nak. Allah, barang syurga. Barang syurga ni gua ni kau. Gini. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at. Begitu lah. Nabi kata barang syurga ni mata siapa pun tak pernah tengok moleknya. Dan telinga siapa belum pernah mendengar indahnya. Kita ambil yang paling mahal dalam dunia, tak boleh banding dengan barang dalam syurga. Nampak? Baju dalam dunia dah mahal. Kasut 150 nikel. Faham lagi? Kasut nikel 150. Kalau strike dia terbalik 8,000. Murah lagi 8,000. Faham lagi? Nak? Seluar kereta kuda terik seluar. Seluar ni? Seluar libah. Cak kereta kuda terik seluar. Dak royak seluar. Faham? Murah kalau underleseng 250. Original made USA 2,800. Tu pun setengah-setengah kedai je di Amerika dia jual. Murah 2,500, 2,800. Isteri-isteri kita di dalam syurga dia pakai baju je kain 70 lapis. Moleknya sutera syurga 70 lapis pun bila dilihat oleh suaminya nampak daging betih. Kita je pakai baju dunia 70 lapis. Rebah nengginya depan tu. Tahu lagi. 6 lapis pun masuk dalam poket. Nampak? Koyok rabak habis tu. Panasan. Itu barang syurga. 70 lapis pakai. Nak? Gelang-gelang ahli syurga. Isteri kita pakai gelang. Bila dia hayung tangan tu, teratuk gelang dengan gelang, permata dengan permata, mengeluarkan bunyi muzik. Sedap pada muzik dunia gitu. Sedap pada rock and roll gitu. Sedap daripada balada gitu. Nampak? Sedap lagi daripada lagu Michael Jackson gitu. Lagu mana bunyi? Wallahu a'lam wala udhunun sami'at. Tiap telinga siapa pun belum pernah mendengar. Dah kita guana buat mari baju dari syurga juga. Kita lanjang wage. Orang Terengganu panggil puing. Faham? Yusyarun nasu yaumal qiyamati uriana. Dikumpulkan manusia bangun dari kubur di padang mahsyar nanti lanjang wage. Faham lagi? Dah ada yang lain kulub belum berkhatan dan berkaki ayam. Bukan kaki ayam, kaki kita tak kelipat. Faham lagi? Tok Imam puing, Tok Bila puing, Tok Siok, JPKK, Esko puing belaka. Yang berpakaian para nabi, para rasul, wali Allah. Orang yang mati dalam ihram pakai ihram, orang mati dalam perang sabilillah. Faham lagi? Mati syahid maka pakai pakaian perangnya. Dan kita kalau nak pakai baju tak mau telanjang pada mahsyar, masa hidup kena sedekah pakaian pada orang miskin. Kalau kita nak pakai yang cabut zik, sedekahlah hak cabut zik. Nak pakai baju lawa, sedekah baju lawa. Waktu dia mari semula hari kiamat. Kita cabut zik baru sedekah seluar. Wah, nak bagi seluar. Cabut zik.
Dok-dok Weska mari. Oh suka ngak boleh. Ngacing aja ada. Lagi. Patut sedekah cabut dozi baru wi kau orang. Naik 2 kali gohib rasa sejuk. Kena angin. Faham lagi? Nah, dah. Tak buat mana kita. Nah, disuruh anak Nabi Adam Habil dan Qabil. Memberi sumbangan kepada Allah. Habil beri hak molek, Qabil beri hak tak molek, hak uduh. Allah terima hak Habil, tak terima hak Qabil. Bayang. Qabil tu beng dia. Beng Nabi Adam, bukan cikgu Adam ayah dia. Lagi. Ayah Qabil bukan encik Adam. Kerja jabat po. Ayah dia Nabi Adam alaihissalam Abul Bashar, bapa manusia yang pertama. Pun Allah tak terima sumbangan anaknya kerana wiyah tak molek. Piyo hok patik sawa tekah orang. Faham lagi? Baju Melayu koyak kolat cabu. Nampak? Sedekah. Nah, dia panggil sedekatun drying skeleton. Sedekah tengkorak kering. Kari cari dekat orang kasut cabut tumi. Apa benda kita ni? Tak erti tunggulah apa dia gitu. Tak perangau. Betul tak? Muka uduh tak, perangau pula uduh. Nah, kalau muka uduh perangai baik, macam bila tak apa, muka tak ramai, hitam betul, tapi perangai molek. Nah, masuk syurga. Kita muka dah uduh, perangai uduh pula. 2 kali uduh. Nah, beri hak molek kau orang, beli hak baru, tak mesti mahal. Nak sedekah kau orang, beli hak baru. Hak dalam supik. Nak. Dan diperiksa mereka itu manusia pada mahsyar. Mahsyar mana padang yang dikumpulkan. Atas segala amal mereka itu menaikkan orang yang masuk syurga dengan tiada diperiksakan. Maksud diperiksa ini dihisab. Batu setengah daripada nama hari kiamat, Yaumul Hisab. Nama yang paling viral, 2 nama. Yaumul Qiyamah yang Yaumul Akhirah. Apa panggil hari kiamat? Kerana qiyam itu makna berdiri. Qama Zaidun qiyamun. Faham? Berdiri. Hari itu berdiri dari masing-masing, dari kubur masing-masing. Nah, maka hari kiamat. Dipanggil hari akhirat, itu alam yang terakhir. Lepas tu tak ada dah, masuk syurga, masuk neraka, kekal dulu, kini dan selamanya. Dan samping 2 nama itu dipanggil juga Yaumul Hisab. Apa nama hisab? The day of the mathematics. Hari perkiraan. Hari kira. Kira itu matematik. Faham lagi? Kira apa? Kira umur. Syekh umur berapa? Umur 50, jawab. Nah, lama mana kisah kan? 2 bulan. 2 bulan kisah kan. Pergi tempat mak lain 50 tahun. Timbang. Faham lagi? Nak. Dan ni ramai mari mana tak ada kerja. Ada kerja tak hari. Tahu tak? Ke mana? Nah. Ada dunia takkan kita nak mari akhirat. Nah, tak ada kerja mari. Nah. Nampak rajin orang duduk ngaji, rajin tak nikah lagi, boleh bini lagi tak mari sekarang. Betul tak? Dobik ngaji, rekod MP3, MP4, rajin ngaji. Berak nikah. Nak bakar terus kita. Itulah kita. Waktu kena banyak istighfar. Kita ni tak pakar betul je. Betul tak? Tak pakar. Boleh bini seorang, boleh beli Exia second hand shooting. Tak kenal orang. Aku berjaya di dunia. Lagi. Betul tak? Nahu bo jahil, balaghah jahil, isti'arah tak erti ke benda. Mustalah hadis pun balik awal, berjaya di dunia. Faham lagi? Kitab Sahih Bukhari Muslim pun tak mengaji. Musnad Firdaus pun tak ada di rumah. Abu Daud Tirmizi tak kerja baca. Berjaya di dunia. Berjaya ke mana mung? Faham lagi? Jahatnya kita ni tak. Ditipu oleh syaitan. Kita jauh daripada ilmu akhirat. Kita disogokkan dengan kejayaan. Rasa berjaya. Bila? Sudah ada kerja, ada bini, ada kereta second hand cuti. Faham lagi? Rasa berjaya tu. Berjaya Imam Bukhari Muslim.
Itu baru orang berjaya. Kita ni tengok kejayaan mereka, untuk kita jadikan panduan. Kalau mereka sampai gitu semua, aku tak boleh main-main dah. Bukan nak pitah mereka, tidak. Tapi kita banyak lala. Walakinna aksaran nas ya'lamuna zahiran min hayati dunia. Walakinna aksaran nas la ya'lamun, dan akan tetapi kebanyakan manusia, iaitu majoriti orang yang ramai hidup di bumi ini, sebenarnya mereka jahil. Jahil. Bukan jahil matematik, bukan jahil bab terbang, bukan jahil bab bank, bukan jahil kimia fizik. Tentang akhirat. Terang. Malaikat orang yang tidak dihisap. Siapa yang tidak dihisap? Para Nabi, para Rasul. Dan kita semua boleh masuk. Boleh, insyaAllah. Nabi kata akan masuk syurga tanpa hisap daripada umatku 70,000 orang. Nabi pernah berceramah dengan sahabat. Ramai orang dengar. Nabi kata akan masuk syurga daripada umatku tanpa hisap. Tak ada kira apa pun. Masuk syurga. Bangun pada masyam, beragak masuk syurga, tak ada kira. 70,000 orang. Faham? Lalu bangunlah seorang sahabat namanya Ukasyah radhiyallahu an. Ya Rasulullah, masukkan aku seorang dalam 70,000 ini. Lalu Nabi kata, alhamdulillah, Ukasyah masuk dalam 70,000. Bangun pula seorang sahabat, aku nak juga dalam 70,000. Tak boleh, Ukasyah, dia derah padamu. Jadi tinggallah lebih kurang 69,999 orang kekosongan. Kalau kita nak, berusahalah dapat. Cuma wali di Jordan, wali di Mesir, wali di Syam, pada zaman Imam Ghazali saja puluhan ribu orang tu. Wali. Kita ni bukan wali, TikTokers. Lagi. Ketok umur, tengok tadi pun ketak, TikTok dia panggil. Lagi. Pada gitu dapat tak? Wallahu a'lam. Tapi tengok orang lebah-lebah dan mana orang soleh, ramai mana? Ratusan ribu dah. Jadi tak tidur malam, tak makan siang. Mendekatkan diri pada Allah. Maka iaitu lepas daripada peksa dan banyak segala amal mereka itu sekaliannya ditimbangkan. Semua akan ditimbang. Pada mana? Pada penimbang. Namanya al-mizan. Mizan maknanya timbangan. Ada dua daun neraca dicerita dalam hadis, sebelah kanan, sebelah kiri. Sebelah kanan letak pahala, sebelah kiri letak dosa. Kalau berat sebelah pahala, walaupun dosanya banyak. Contoh dosanya 1000 tang. Banyak dosa, 1000 tang. Tiba-tiba timbang pahalanya pula 1001 tang. Fahuwa fi aisyatir radiyah, masuk syurga juga. Walaupun dosa 1000 tang. Kenapa? Kerana sakulat, berat sebelah baik. Faham lagi? Dan dinai, diabaikan 1000 tang dosa itu kerana disyafaat dikalahkan oleh 1001 tang pahala. Nampak lagi? Dan jika timbang pahala bolehlah 99 kilo. Sorok kita. Yahoo! 99 kilo pahala. Timbang dosa 100 kilo jeng. Faham lagi? Allah Rabbi wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Kalau rengang belah baik, berat belah dosa, maka tempatnya api neraka. Gitu tak kira mu agung, mu ustaz, mu pulih, mu jururawat, mu menteri, tak kira. Dia kira timbang amal. Semua kena timbang. Sama berat pahala dan dosa. Pahala 1000 kilo, dosa 1000 kilo. Berhenti situ dulu, tunggu orang lain timbang. Dan akhirnya diberi syafaat oleh Nabi SAW, dapat juga masuk syurga. Dalam surah ni siapa yang sama berat dosa dan pahala? Angkat tangan kalau muka tak memalu. Yang kita yakin dosa kita lebih berat. Betul tak? Batu kena banyak sedekah, istighfar, baca Quran. Dan banyak mereka lagi akan lalu melintah atas tiang siratil mustaqim. Mesti lalu boleh. Mesti lalu. Tak boleh ikut lain. Atas dunia kita boleh kona.
boleh spin. Nah, naik motosikal tak ada lesen. Road tax tahun 92 mampu. 30 tahun mampu road tax. Nah, tengok depan dekat apa benda ni, depan sekolah harap tu. Nah, nitah jalan tu roadblock. JPJ. Boleh kena balik masuk kos surat. Tahu tak? Nak masuk kos surat ada trafik pula, 2 orang pegang rotang gitu. Masuklah sekolah ladang, buat main badminton. Faham lagi? Boleh kena lagi, faham? Kod sekolah ladang ada pula polis juga. Bahang kod KTCC. Banyak cabang boleh tembus lagi. Faham? Tiang ni mu kena lalu wa minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Faham? Tidak ada seorang pun kamu yang tak boleh lalu, yang tidak lalu, semuanya mesti lalu, yang merupakan satu kemestian di sisi Tuhanmu. Kena lalu. Ahli syurga dapat lalu dengan selamat. Jemerang sebelah sana habis jambatan. Kalau kita habis Pulau Rusa, Jemerang jambatan mana? Faham? Nak habis jambatan syurga. Nampak? Kalau tidak bernasib baik, jatuh. Ini padang mahsyar, ni syurga. Bubuh jambatan tengah, bawah neraka jahanam. Itu cerita dalam hadis. Nak tambah lebih-lebih tak usah. Kita sekadar datang dalam hadis. Okey? Siapa yang boleh menyelamatkan daripada jatuh? Allah. Batu kena sebut Allah lalu dalam hati. Faham lagi? Ingat dia mau. Dia boleh tolong. Kerajaan boleh tolong masa kita nak jemerang. Faham lagi? Kerajaan Moskow boleh. Amerika tak boleh, British tak boleh, Perati tak boleh, Malaysia tak sebutlah ayam tu cak ayam tak. Kerajaan besar dunia tak boleh tolong tak. Betul tak? Maka yang boleh tolong Allah. Sekarang Allah suruh semayang, tak mau semayang. Suruh pergi dengar, mau lari. Mau lari, orang ngajar lari. Mana orang kena ke dia? Lari. Fardu ain. Fardu ain itu maknanya kalau tak dengar, berdosa. Lari. Nampak kan dia tidak ada lagi pertolongan Allah buat setakat ni. Kau duduk atas flat dah turun. Faham lagi. Tapi kalau bagi witi turun. Likulli ummatin sanamun wa sanamu hadhil ummah ad-dadani wa darahim. Tiap-tiap umat itu ada berhala yang mereka sembah sebagai tok pekong. Tok pekong umat kita ni adalah piti. Membuka kitab apa pun. Faham? Syarah apa benda, tafsir Qurtubi, tafsir Ibnu Katsir dah tu. Ngajar kitab Majmu' Batu Mu'in I'anah Talibin dah tu. Ngajar kitab hadis Sunan Sittah dah tu. Bagi witi macam bewok ngakok tu. Faham lagi? Dari jahil muda pergi dengan surat orang ngajar-ngajar muda aja turun pun kat orang ngajar. Nak turun sangat kita, minat sangat. Tapi dia nak duduk lama. Jadi jupit tahi. Gak nandang manusia ni. Betul tak? Dia jahil muda pergi turun orang bagi witi satu yang. Apa nak turun? Pitih kan? Faham lagi? Turun lah kan ni. Waktu satu sekelompok manusia ke syurga, sekelompok manusia ke neraka di akhirat pula. Nak tahu tengok lagu mana syurga neraka, tengok masih hidup ni boleh tahu dah. Perangai lagu mana. Ada pitih jember. Cabut tulang belakang mari. Tulang belakang jatuh dalam lift terbak. Mari tuang saja. Faham lagi? Cara makan ni enggak datang. Betul tak? Pak mari ulama mana pun mengambil gambar ulama, poster tu, mu tepek di kandang lembu. Pergi kandang lembu, ceramah. Ulama daripada Indonesia datang ke Kuala Terengganu di Kampung Ladang. Malam ini jam 8 malam.
Ambil poster tu tepek di kandang lembu. Bahang dengan tu stapler tegang. Lembu mari tengok orang tepek benda. 5-6 ekor mari tengok. Dah pergi kandang dia orang tepek. Dia tengok. Tengok ah. Mari orang tu. Ada lembu tu. Allahu Rabbi. Dan bahawasanya segala mukminin lagi akan minum mereka itu daripada telaga Nabi Muhammad SAW. Turun ayat Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kausar. Inna sesungguhnya kami, kata Allah, a'taina kami telah kurniakan kepada kamu wahai Muhammad al-kausar, akan kausar. Lalu bertanyalah Nabi pada para sahabat, hal tadruna mal kausar, wahai sahabat-sahabatku, adakah kamu tahu apa itu al-kausar? Jawab para sahabat, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan rasulnya lebih tahu, kami tak tahu. Lalu Nabi cerita tentang kolam kausar di hari kiamat. Nampak? Allah beri kepada aku kolam namanya al-kausar. Pada hadis yang lain beri kepada aku dan nabi-nabi yang lain. Aku namanya kolam yang terbaik, kolam paling besar al-kausar. Kolam nabi lain pun ada juga. Nah, Nabi mensifatkan kolam kausar ini ma'uhu abyadu minal laban, warna air kolam kausar ku nanti lebih putih dari susu. Aniyatuhu kan nujum fis sama, banyaknya gelas-gelas untuk minum di kolam aku ini sebanyak bintang di langit. Fihi khairun kasir, dalam airnya ada zat, ada kelebihan dalam air itu yang sangat banyak. Faham? Siapa yang minum air kolam kausar tidak akan tua lagi. Faham lagi? Tak tua, tidak akan jadi uduh. Hak uduh jadi comel, hak dak betul jadi betul, hak rayak jadi serik. Ada air itu dalam dunia? Tak ada. Faham? Yang ada dalam dunia kita kalau hak sempurna jadi cacat. Minum. Air manis melalui ada kaki jadi tak ada kaki. Betul tau. Jari dulu belum minum air tu 5 batang jari kaki. Duk amal minum air tu tinggal sebatang. Kerak di doktor. Faham lagi? Tu air dunia. Faham? Air ni orang cacat minum jadi sempurna. Orang tua minum jadi muda. Kenapa? Kerana itulah persediaan sebelum masuk ke dalam syurga. Kerana dalam syurga tidak ada orang tua. Satu hari Nabi bertemu dengan ibu susunya. Nabi menangis, seronok berpeluk-pelukkan. Ibu susu dia je. Nah, ibu dia tak dang dah. Nabi pun sukalah ibu susu dia. Faham lagi? Zaman dia kecil, dia tak kenal lah. Dah masa kecil umur setahun lagi ibu susu dah. Nabi sokanya peluk ibu susu dah macam mak sendiri lah. Faham? Dan Nabi buat bergurau antara gurauan Nabi ni. Orang tua siang, orang tua dah masuk syurga. Menangis ibu susu dia dengar. Faham? Ibu susu dia ingat ke hakiki. Dia orang tua dah masuk syurga, masuk neraka. Maksud Nabi ni dia bergurau dengan ibu susu dia. Maksudnya ibu susuku, kamu sudah sangat tua sekarang. Nanti kamu masuk dalam syurga jadi muda. Kenapa tidak ada tua di dalam syurga? Tua-tua ni molek ke tak molek? Tua ni molek ke tak molek? Tak molek tua itu maksudnya simbol tak molek. Muda itu molek. Tengok budak-budak. Budak-budak beranak Puang cukup kepala botok faham lagi? Baby comel. Comel dah budak-budak. Walaupun puang kepala botok. Mak dia ada rambut uduh. Faham lagi? Tak kata cukup. Faham lagi? Ada Tuhan buat budak-budak comel. Ke tak betul? Budak-budak kecil tak ada gigi, gusi saja. Amal 8 hari, 8 minggu. Faham? Comel. Mak dia ubuh gigi udah lagi. Tak kata tak ada gigi. Faham tak? Budak-budak nangis comel. Comel. Mak dia suka udah lagi. Kalau kata nangis,
Faham lagi? Faham? Tu budak-budak. Jadi Tuhan buat muda. Berapa tahun? 30 tahun. Wafi riwayatin 33 tahun. Pasal apa? Itu umur yang paling cantik manusia. Balik sekarang hak mana umur berumur dah. Hak 60 50 dah. Kabur ke bini yang dia ambil gambar mu hak 30. Lah ni 64. Dia ambil kejap nak buat dia lain kejap nak tengok. Ciadu dengan ni. Macam beronok. Nampak tak? Nah. 25 lawa dah ke pang? 30 je tengok 30. Paling lawa. Faham lagi? Allahu Rabbi. Tidak akan dahaga lepas minum Kaul Kausar selama-lama, maka masuk dalam syurga bermewah-mewah dengan segala jenis minuman, bukan kerana dahaga, kerana berlazat-lazat berseronok saja. Bila minum air Kaul Kausar tidak akan lapar sampai bila-bila, maka di dalam syurga makan bukan lagi kerana lapar, kerana sudah hilang lapar dengan minum Kaul Kausar, makan dalam syurga bermewah-mewah. Faham? Dan mendapatkan oleh mereka itu akan syafaat Nabi yang besar pada paslul hukum di masyar. Paslul hukum ni maksudnya apabila manusia telah susah merana berada di alam di padang masyar tanpa diputuskan hukum, maka masing-masing memohonlah syafaat Nabi, minta selesailah masalah kami ni di padang masyar. Nak duduk tak boleh, nak rehat tak boleh, tidur tak boleh, apa benda tak ada belaka bermain beribu-ribu tahun gini. Faham? Tak sudah minta wisudah. Surga-surga lah, neraka-neraka lah. Itu panggil faslul qada. Maka Nabi meminta Allah menjatuhkan hukum. Syafaat ni Nabi Muhammad seorang saja ada, Nabi lain tak ada. Faham lagi? Dan wajib pula kita iktikadkan Nabi kita itu bangsa Arab, wallahu a'lam. Bagi mereka yang nak memberi sumbangan derma, tabung pengurusan masjid Sugaladang kita ni dan kepentingan maslahat umat Islam, jadi gerak-gerakkan tong surah dan pakat-pakat beri sumbangan. Bagi mereka yang ada keinginan nak beri sumbangan melalui bayar bil api, bil air, nombor akaun bil airnya 05089537022008 atas nama Muhammad Zulkifli bin Yusuf. Awak gerak tong tu. Kita tengok soalan pula. Nanti kita tolong semayang hajat buat seorang-seorang tak apa ni, kepada cucu yang bernama Nik Muhammad Dayan Ainsyar bin Nik Abdul Halim, ibunya Zuriana binti Mamat, berada di ICU Hospital Sultanah Nur Zahirah Terengganu ni lah. Mohon kesembuhan, keringanan dan kesihatan buat cucu ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tengok soalan yang pertama. Ada orang yang belajar mengenal Tuhan dan dia kata Nabi itu Buddha. Apakah itu betul? Betul lah, orang itu sudah tidak betul. Nabi Adam AS sampai Nabi yang terakhir semuanya membawa Islam, agama yang satu-satunya diredai oleh Allah. Inna din indallah al-Islam. Satu saja agama Allah redha, Islam. Tak usah pandai-pandai kita nak kata lain daripada yang datang dalam syariat. Sekarang ni musim orang hubul jah, gila viral, gila sehur, suka sangat kalau terkenal, dapat sokongan dan sebagainya. Lepas tu pelik-pelik. Tengok buat status dalam Facebook dan Instagram dan sebagainya.
Sedangkan status-status quote-quote yang benar sudah banyak dalam kitab-kitab ulama. Kopi itu sudah. Tak nak reka quote sendiri. Nak reka status sendiri supaya nampak pandai menulis dan sebagainya. Akhirnya berterabur habis hukum agama. Jika nafkah sendiri kita pos orang untuk beli makanan sayur ayam ikan hari, tukang beli apa dia mahu dan shopping, kita bayar je duit apa diklaim, adakah dikira nafkah? Ya. Nafkah tidak mesti kita beri tangan suami isteri kita. Nafkah maknanya cukup untuk dia makan 2 kali sehari, pakaian 2 pasang setahun sekurang-kurangnya, untuk bayar rumah dan sebagainya yang berkaitan. Sama ada kita beri barang mentah dia masak, atau kita beli yang sudah siap hantar kat dia, atau kita bawa dia pergi makan di satu tempat, atau kita yang masak, atau dia yang masak, kita sediakan barang-barang dan sebagainya, atau kita beri duit apa saja dia nak buat dengan perkara yang sudah cukup, apa yang qadar kita beri dengan nafkah yang wajib. Jadi lagu mana cara nak selesaikan nafkah, bincanglah sama suami isterimu, lebih tahu pada orang lain. Ada isteri yang suka menerima duit nafkah RM1,000 sebulan sekali. Ada isteri yang suka seminggu sekali dan sebagainya. Soalan seterusnya, bolehkah gurau kentut depan bini? Dia perkara itu tengok, kalau bini itu suka tak apa. Bini dia mengajuk 3 hari dah, tak makan, tak minum. Tanya sebab apa? Pasal suami dia tak nak kentut. Tak apa, ada tak bini gitu? Tak ada gitu. Tengok, kalau dia rasa hati tak boleh. Kerana tujuan pernikahan ni taskunu ilahan, untuk duduk aman damai. Terasa hati. Kalau sampai terasa hati tak boleh lah. Kalau dia suka, tak masalah. Macam sebelum ambil air semayang kita kentut, lepas tu kita selesai ambil semayang kita duduk. Bunyi itu dari dengar baki kentut, terperangkap kacelah punggung atau bagaimana. Lepas ambil semayang masih lagi berbunyi bok bunyi. Jikalau memang angin daripada dalam dubur, maka itu dipanggil membatalkan wuduk. Adapun jikalau pergerakan papan punggung kamu berlipat pak keluar pung bunyi, itu bukan dari dalam dubur. Macam budak-budak dia ambil tangan bocah dah tiak pek pek, tak batal wuduk. Faham lagi? Dah bunyi macam kentut, itu bukan kentut. Faham? Soalan seterusnya, saya diamanahkan untuk buat kerja sekolah. Kalau saya tak buat, kira macam mana? Tidak amanah. Ada orang kata saya tak pakai tudung, tapi Allah dah jemput saya ke Mekah beberapa kali. Iyalah. Kita boleh buat satu perkara baik, tidak mesti itu daripada malaikat. Kadang-kadang itu daripada syaitan. Syaitan ni cara nak menyesatkan manusia dengan 2 cara. Yang pertama, dilarangnya berbuat ibadat. Yang kedua, disuruhnya berbuat ibadat. Ada orang yang cukup dengan dilarang berbuat ibadat, dia sudah taat pada perintah syaitan itu. Dia pun tak buat ibadat cukup. Tapi ada orang yang dia kalau dilarang berbuat ibadat tak boleh, melainkan disuruh. Jadi caranya disuruh semayang, disuruh mengaji, disuruh baca Quran, disuruh sedekah, disuruh pergi ke Mekah, disuruh umrah, tapi tujuannya supaya riak kepada manusia. Nampak? Cara ini orang ini boleh rosak, cara itu digunakan oleh syaitan. Faham? Kita duduk saja, tak ada orang duduk dalam surat, duduk mikir. Tiba-tiba dengar 2-3 orang naik kot tangga tu. Syaitan pun mari, bawa. Zikir sikit orang mari. Kita pun subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dia suruh berjudi ke suruh berzikir? Suruh berzikir. Nampak ni? Tapi siapa suruh? Syaitan. Kenapa? Zikir itu Allah tak akan terima. Nampak lagi? Ada cara dia. Macam mana cara nak tanda tangan ketika berdoa? Ada orang yang jari masuk dalam hidung. Sawa kita pakai yakin dah suci, tapi si kita ada kata bau hancing. Seluar.
Adakah sah sembahyang kita? Kita pakai seluar yang bersih tapi ada bau najis. Jika kita sudah basuh dengan yakin, sudah tanggal warna najis, yang ada hanyalah baunya saja, dimaafkan. Yang tak boleh ada dua sifat najis pada pakaian. Ada warna dan ada bau. Tak boleh. Dia ada satu sifat saja. Contoh kena darah, kita pun basuh. Sabun apa basuh, gonyok beru dan sebagainya. Tak ada bau dah. Ada warna saja. Tak tanggal. Dimaafkan kerana satu sifat. Itu juga jika tanggal dah warna, ada bau lagi kerana bau najis ni kuat. Faham tak lagi? Contohnya kena tai kucing. Dia basuh dia 2 kali masuk dalam meseng. Nah. Bersih tak ada rupa tai kucing. Putih dah, piah je. Ada bau lagi. Dimaafkan. Soalan seterusnya, baca tadah doa. Tidak ada disebutlah cara tadah doa. Jari kena rapat, jari kena renggang ke depan berapa sentimeter dari dada, berapa parah dagu, tak ada. Tapi kelakuan orang yang meletak tangan meminta sesuatu yang bila orang memberi kepadanya sesuatu itu tidak jatuh. Kerana minta. Minta berah, faham? Dia ada orang pun, orang yang diminta tu ambil berah buat atas tapak tangan. Kalau buat gini jatuh tak? Dah kalau buat gini faham lagi. Boleh tak kalau nak beri benda-benda? Ini kena faham baik. Jadi gining, rapat, dekat, gining, mekuk, gitu. Itu panggil sindiran, kinayah daripada isyarat meminta sesuatu. Biar ada orang doa gitu. Jadi hati-hatilah. Bukan kita nak pelakih orang tu, tidak. Tapi buatlah macam biasalah. Macam kita minta sesuatu yang orang bagi. Tak cekelak saya. Boleh cekelak dah atur gini. Tak kalau begini. Sebab Nabi dalam hadis-hadis menadahkan 2 tapak tangannya ke atas. Ini tapak tangan ke atas. Tapak tangan ke bawah gitu. Pada ketika solat istisqa, Sahih Muslim, Nabi meletakkan belakang tangannya ke atas. Faham lagi? Jadi kalau kita doa gitulah comel. Gini boleh, gitu boleh. Dan ketika bersangatan, Nabi akak tinggi gitu. Faham? Kan gitu? Jadi doa gini, minta gini. Rabbana atina fid dunya, jangan gitu. Rabbana. Faham? Orang bagi pun boleh. Dia gitu. Kalau solat tasbih siang hari adakah dengan 4 rakaat 1 salam? Kalau siang hari maka boleh buat 4 rakaat 1 salam, boleh buat 2 rakaat 4 rakaat 2 salam. Adapun pada malam yang afdalnya 2 rakaat 1 salam. Kerana hadis salatul lail masna. Faham? Salat malam itu eloknya 2 rakaat. Dah? Orang mengajar tak mari. Main TikTok. Duduk kedai makan, sembang politik 24 jam. Apakah hukumnya? Hukumnya jahil lah, tak pakai bila-bila. Betul tak? Orang ngaji Quran pagi petang, tak hadir kuliah, jahil lah dia. Dia mengaji Quran, lagu tu, lagu ni, taranung tu, taranung ni, habis taranung dia boleh. Tapi orang mengajar fardu ain, dia tak pergi. Jahil lah dia. Faham lagi? Kerana apa? Kerana dia meninggalkan yang wajib. Boleh kata imam baca lama-lama dalam sembahyang? Boleh kalau tu imam itu yang makmum dia tu bini dia. Makmum tu bini dia, makmum tu anak murid dia. Dia menjadi imam di madrasah, di pondok atau di sekolah, tak ada orang awam masuk. Okey, belakang semua student dia belaka. Boleh panjang. Itu ketetapan ulama.
Di pondok-pondok Tok Guru jadi imam, semua murid budak pondok belaka, pelajar dia belaka. Faham? Tak apa. Boleh. Okey? Yang tak bolehnya panjangkan bacaan ialah ketika semayang dengan awam, orang ramai macam ni. Faham tak lagi? Ada orang puang, ada budak-budak, ada orang jauh, ada orang dekat, ada orang ada kerja dan sebagainya. Tak boleh panjang-panjang. Kerana Nabi kata iza salla ahadukumun nas falyakhaffif, apabila kamu menjadi imam kepada manusia, hendaklah kamu ringankan. Pernah Muaz bin Jabal radhiyallahu an, sahabat hebatlah ni, sahabat besar, faham? Dia semayang Isya, dia baca surah Al-Baqarah. Lalu seorang laki-laki mufarakah, semayang seorang lagi. Panjang sangat tak? Dan berita Muaz semayang panjang, baca surah panjang itu sampai kepada Nabi. Tak? Nabi panggil Muaz, kenapa kamu mendatangkan fitnah kepada manusia? Maksud fitnah sini menyukarkan orang ramai, menyebabkan orang lari dan sebagainya. Nampak? Dan ada hadis yang lain, Nabi kata falyaqra wasyamsi wa duhaha. Membacalah seumpama surah wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Bukan mesti maksudnya begitu, jangan dipanjang-panjangkan sangat. Kerana di anna fihim saqimun, kerana di dalam kalangan orang yang semayang di belakangmu itu mungkin ada orang sakit. Wa kabirun, dan mungkin ada orang berumur, orang tua. Wa saghirun, dan kanak-kanak. Wa zal hajah, dan orang yang mempunyai keperluan. Nak balik perangat nasi pula, gitu gini dan sebagainya. Sebab nak lari tak molek, ada pun kuliah dah apa. Nak lari bangun ada kerja, nak keluar ada kerja dah. Jadi kena hati-hatilah. Haid 7-8 hari setiap kali mari, tapi bulan puasa baru ni tak pernah terjadi lagi keluar haid 20 hari berturut-turut. Mungkin sebab ambil pil perancang. Disebabkan kadar darah kuantiti keluar tiap-tiap hari sama saja, saya dah tak tahu nak buat guana pun tak tahu. Adakah betul kalau saya ambil kira 15 hari pertama itu haid? Betul, suruh mari dengar. Betul tak? Perempuan ini dia ada dua. Satu dia panggil perempuan yang boleh membeza. Yang kedua yang bengong. Bengong itu bahasa Terengganu. Bingung. Faham lagi? Bukan bengong bodoh tu, bukan. Pertama dipanggil perempuan itu mumayyizah. Perempuan yang boleh membezakan mana haid, mana istihadah. Yang kedua panggil perempuan yang mutahayyirah, yang kebingung-bingungan. Bengong lah. Faham lagi? Kena tahu. Bingung. Perempuan yang mumayyizah, yang boleh membeza ni guana. Yang haid dia itu keluar, kalau masa kuatnya ada warna merah. Faham lagi? Dia keluar haid warna merah, kemudian keluar warna kuning contoh. Maka warna yang lebih gelap boleh dikira sebagai haid. Atau biasanya dia keluar 7 hari, baru ni silap dia ambil pil perancang 20 hari. Maka dia boleh membeza dah. 7 hari hukumnya haid dia. Faham lagi? Bukan 15, ambil 7 tu boleh. Okey? Faham tak? Tapi ada perempuan yang bingung, bengong. Contoh dia tak pernah haid. Faham? Kali pertama dia haid 20 hari lalu. Dah mana nak pakai? Ada pendapat mengatakan kalau dia pertama kali haid tiba-tiba 20 hari, maka dia boleh ambil perkiraan perempuan-perempuan yang setempat tinggal sekampung dengan dia. Goleknya orang kampung tu berapa orang puang? 7 hari, kamu boleh pakai 7 hari. Dan jika warnanya berbeza, contohnya keluar warna hitam, lepas tu warna merah, lepas tu warna koko. Hitam apa hari? Hitam 6 hari. Merah 8 hari. Lebihnya koko. Maka mana gelap kali? Hitam itu haid. Nampak? Senang je. Lagi soalan. Saya belajar sekolah ambil aliran agama, sains. Minat saya cenderung ke arah sains. Nak minta nasihat agar saya teruskan agama atau sains. Dia ambil kita minat, tapi jangan tinggalkan agama.
Semua nak jadi ustaz Melaka, siapa dia nak bawa kapal terbang? Tapi seorang yang tidak mendalami hukum agama, dia sekurang-kurangnya belajar yang fardu ain. Sebab tu sepatutnya semua mata pelajaran dalam sekolah-sekolah IPT dan sebagainya, hendaklah pelajar itu lulus fardu ain, itu yang terbaik. Macam dia nak jadi bankers, ahli bank, dia kena lulus fardu ain, tauhid, fiqh dan akhlak. Itu yang terbaik. Jadi semua lulusan-lulusan kita IPT kita, dia sudah lulus fardu ain. Faham lagi? Yang mendalami agama, ialah sambungkan lagi dengan ilmu-ilmu ataupun madrasah-madrasah agama. Jadi ada yang jadi tentera, ada yang bawa kapal terbang, ada yang jadi bankers, ada yang jadi arkitek, ada jadi engineer. Nak kerja, ada yang buat kereta dan sebagainya. Tapi semua mereka itu orang yang sudah lulus fardu ain. Itu yang terbaik. Sebab kalau sekadar fardu ain, tak payah pergi pondok, tak payah pergi Mesir nak lepas fardu ain. Hadir majlis ilmu di surau sudah memadai. Jadi mana-mana yang nak mendalami ilmu sains, fizik dan sebagainya, mari dengar malam-malam surau. Kerana kita target minat kepada sains. Tapi agama ini bukan kerana minat, kerana kewajipan. Jadi kalau kita akan jadi ahli sains, tapi yang kita kenal Allah. Kita jadi pakar matematik, kita yang tahu akhlak-akhlak Islam. Soalan seterusnya, kalau pakai kopiah nampak rambut depan, adakah Yahudi? Paruk. Pakai kopiah nampak rambut Yahudi. Dia nyanyi ke orang Sudan? Orang Sudan Yahudi lagi. Faham lagi? Itu jangan gaduh. Belajar dulu. Belajar. Lepas tu baru bercakap. Tak sabar-sabar. Belajar agama dulu. Tak lama, dalam 20 tahun belajar. Belajar kitab hadis, belajar kitab fiqh, belajar tafsir, biar-biar 20 tahun. Baru bercakap lain sikit. Ni tu fatwa dia, kitab mana? Print screen. Faham tak lagi? Kita buat keluar kitab-kitab lama, ditadak habis dah. Yang betul print screen. Jumpa dalam Facebook. Nampak? Itu lebih sahih di sisi dia. Hati-hatilah kita. Pakai kopiah Yahudi ni, dia panggil kopiah, sebenarnya kopiah jugalah. Tapi sebenarnya itu bukan kolan surah. Kopiah Yahudi ni besar ni. Letaknya atas belakang. Dia pakai gam. Kalau yang ada rambut, dia pakai pink. Pakai ketika nak mayang buat tani. Jika seorang anak mengerjakan haji untuk arwah bapaknya, adakah si anak juga dapat pahala? Dapatlah. Ayah dia sudah mati, anak tolong buat haji. Maka anak tu tolong buat ibadah ke maksiat? Tolong buat ibadah. Tolong buat ibadah, dapatlah pahala. Gitu tanya kau. Denda orang lain solat subuh lewat, tapi dia pun lewat. Kita solat lewat subuh pukul 7 suku. Dia denda kita. Dia 7.14. Lewat juga. Kita denda dia pula. Jadi denda sama denda lah. Bolehkah si mati beri wasiat kepada pewaris? Bila ibu mati, ibu nak beri gelang emas ke mung anak bongsu? Tak boleh. Mereka semua waris setuju. Dengar molek belakang kalau ayah mak mati bila-bila, gelang mak ni ke adik busu, adik su. Tak boleh. Kerana Nabi kata la wasiyata li waris, tidak boleh wasiat kepada waris. Wasiat ni kepada yang bukan waris. Kawan-kawan, saudara mara yang tak dapat pusaka. Itu baru wasiat. Adapun waris anak apa semua Allah sudah bahagikan di dalam Quran, dalam sistem faraid. Soalan yang terakhir. Bulan Ramadan isteri teman tok laki berkursus di KL 2 hari. Penjelasan itu dah hari perjalanan itu dak berpuasa, tak ada sama sapi. Esok sajalah. Tak ambuh puasa jugalah, boleh ke dak? Sedangkan daklah letih pun. Tak apakah hukum? Tak puasa itu, tapi jima di tempat penginapan. Suami isteri bekerja, cuma departmen lain-lain. Waktu kerja, ihsan suami dia contoh overtime
Suami dia bagi, dia masuk kerja lah. Dia tak masuk walaupun bos dia suruh masuk overtime. Okey. Dia kata kalau kita pergi musafir, boleh tak kita nak berbuka? Boleh. Dengan syarat kita keluar sebelum subuh. Belum masuk waktu subuh, kita sudah keluar daripada mungkin tempat tinggal kita dalam perjalanan ke musafir. Faham lagi? Yang banyak orang salah sini, dia keluar lepas subuh. Tolak ke KL pukul 8, pukul 9 bahang si dagang. Faham lagi? Mana boleh? Mu kena teguhkan puasa sampai habis. Esok dalam keadaan musafir tu barulah kita boleh tidak berpuasa. Faham lagi? Nak tak makan ketika musafir boleh. Hendaklah kamu keluar daripada mungkin tempat tinggal kamu, mana sudah memulakan perjalanan sebelum masuk waktu fajar. Faham lagi? Dah 3 hari ya. Cuma wa ang tasumu khairul lakum. Jika kamu berpuasa, kamu tak berbuka walaupun musafir itu boleh, kamu puasa juga, khairul lakum, lebih baik bagi kamu. Isteri bekerja ikut suami benarkan buat overtime, maka dia buat overtime. Suami tak benar overtime, dia tak buat overtime walaupun bos pejabat suruh buat overtime. Jawabnya boleh ya. Suami kamu didulukan. Dah kalau canggah dengan bos pun ikut suami dulu. Dah kalau bos suruh berhenti kerja, kena berhenti mengejabat orang. Faham tak lagi? Suami kata tak apa lagi awak kerja overtime. Tak apa lah. Suami kata jangan, saya tak benar. Bos kata mari, pak mana nak ikut? Tak mau ikut bos, buang berhenti kerja. Tak mau ikut suami, derhaka. Jadi ambil yang tidak berdosa. Berhenti kerja dosa tak? Ambil itu lah. Nak kerja sangat tu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima 'allamtana, 'allimna bima yanfa'una, rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.